Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mati hari ini, kita akan dikafankan dengan kain ini. Dua helai kain ini akan disemadikan di hadapan kita, dan juga kita akan bangun dalam keadaan mutalabbiyah, dalam keadaan kita bertalbiyah di hadapan Allah Jalla wa'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana hari ini hari Jumaat. Sebaik-baik terbitnya mentari adalah pada hari Jumaat. Ia menjadi penghulu kepada hari-hari yang lain. Dan juga pada hari ini adalah merupakan hari jamaah haji yang menunaikan ibadah haji akan berwukuf. Ada beberapa perkara yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali hari ini, apa yang kita nak minta kepada Allah sebelum daripada kita menunaikan solat zuhur dan asar secara jamak dan qasar, sebelum daripada kita mendengar khutbah Arafah, apa yang kita nak lakukan sepanjang beberapa jam ini? Pertama sekali, semua kita perlu perbanyakkan istighfar. Kerana apa? Semalam saya sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tolak mereka yang angkat tangan berdoa pada hari ini. Khairud du'a, kata sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wallah, saya bersumpah dengan nama Allah, tak ada tempat buat. Tuan-tuan tanya berapa susah orang nak datang menunaikan ibadah haji. Berapa susah? Tanyalah mereka yang struggle, tunggu visa, nak dapatkan tiket. Allah pilih kita datang sini. Jangan sia-siakan walau 1 inci saat nanti. Angkat tangan, mintalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata, wahai hambaku, kalau kamu nak minta dengan aku, kamu nak mohon dengan aku, sesungguhnya aku dekat dengan kamu. Tuan-tuan bagi tahu saya, puan-puan bagi tahu saya, kalau kita tak minta dengan Allah, kita nak minta dengan siapa? Kita tak minta dengan Allah, kita nak minta dengan siapa? Kita nak minta sesama manusia, sedangkan Allah suruh kita minta angkat tangan. Gunakan peluang ini sebaik mungkin. Pertama, perbanyakkan istighfar. Kerana hanya dengan dosa-dosa yang kita lakukan, sekiranya tidak diampunkan oleh Allah, menyebabkan doa kita tidak akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam saya baca sepotong hadis tadi yang ke-10 daripada matan Arba'in, mengenai seorang lelaki yang yatilu safar, yang perjalanannya cukup jauh, sampai Nabi kata pakaiannya penuh dengan debu, pakaiannya compang-camping. Tuan-tuan lihat kain ihram kita. Bukankah kita dalam perjalanan bermusafir jauh, tengok pakaian kita, pakaian kain ihram yang tidak selesa. Kalau tidak kerana Allah, kita tak pakai 2 kain ihram ini. Tidak selesa, sangat merimaskan, kotor, cemar. Tetapi kerana Allah kita laku. Apa yang dia buat? Oleh kerana dia tahu dia musafir. Orang yang musafir doanya tidak ditolak oleh Allah. Ya muddu yadaihi ila sama'. Dia angkat kedua-dua tangannya berdoa kepada Allah. Sambil dia doa disulam nama Allah, Ya Rab. Dia angkat tangan, dia minta kepada Allah, Ya Rab. Dia angkat tangan, dia minta kepada Allah, Ya Rab. Allah mesti terima doanya. Tapi kerana dosa yang dia buat, Allah Subhanahu wa ta'ala menolak doa lelaki ini. Jadi dosa kita terbagi kepada 2. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa kita sesama manusia. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita angkat tangan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang saya sebut semalam, kalau dosa kita kepada Allah setinggi gunung, keampunan Allah untuk kita semua setinggi langit. Tuan-tuan, dosa kita kepada Allah setinggi gunung, keampunan Allah untuk kita semua setinggi langit. Dan yang kedua, dosa-dosa kita sesama manusia. Jangan pernah rasa kita akan jatuh martabat. Jangan pernah rasa kita akan diperendahkan. Jangan rasa kita jatuh maruah bila kita buat dosa dengan manusia. Kalau kita minta maaf kepada dia, minta maaf kepada dia tidak akan menjatuhkan maruah kita, tidak akan menjatuhkan standard kita, tidak akan menyebabkan kita tidak bernilai. Kenapa? Kerana dosa sesama manusia mesti diperjelaskan, mesti diselesaikan di atas muka bumi Allah.
dan sekiranya tidak diselesaikan di atas muka bumi Allah, akan berlaku penyelesaian ketika mana kita dibongkar keluar daripada kubur bertemu dengan Allah. Dan hari itu cara penyelesaian bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, bukan, tetapi dengan pahala ataupun dengan dosa. Ada orang akan datang jumpa Allah, menuntut apa yang telah kita lakukan kepada dia, dan akan dipindahkan pahala-pahala kita kepada dia sebagai ganti rugi untuk menyelesaikan dosa-dosa yang kita lakukan kepada dia. Sehinggalah habis pahala kita, muflis. Tuan-tuan, muflis. Habis pahala kita. Masih ada orang datang lagi meminta kepada Allah agar diperjelaskan antara kita dan dia. Akhirnya dosa-dosa yang dibuat oleh lelaki yang datang menuntut ini dipindahkan kepada kita, dan kita akan dicampak masuk dalam neraka. Tuan-tuan, neraka. Nabi SAW pernah bercerita mengenai dalamnya neraka. Tak perlu cerita lagi mengenai sengsaranya neraka. Suatu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba terdengar bunyi dentuman yang sangat kuat. Sahabat terkejut dan Nabi pun terkejut. Nabi bertanya kepada sahabat, adakah kamu dengar bunyi dentuman tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Maka kata sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kata Nabi, itulah bunyi seketul batu. Seketul batu yang baru sampai ke dasar api neraka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu bunyi seketul batu yang baru sampai ke dasar api neraka? Kata Nabi, ya. Maka kata Nabi, kamu tahu tak bila batu itu dicampak daripada puncaknya? Batu yang sebentar tadi baru sampai ke api neraka, ke dasarnya, adakah kamu tahu bila dicampakkan daripada puncaknya? Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kata Nabi, batu itu dicampak daripada puncaknya 70 tahun yang lepas, dan sebentar tadi baru sampai ke dasar api neraka. Tuan-tuan, puan-puan, bagi tahu saya betapa dalamnya api neraka. Boleh bayangkan bagaimana lelaki ini kalau sampai ke dalam api neraka, bagaimana keadaan dia setelah dia terhempas sampai ke dalam api neraka. Kata Nabi SAW, tubuh badannya berkecai, yaduhu, kemudian diadab sehingga lebur tubuh badannya. Tuan-tuan, selesaikan dosa kita hari ini sesama manusia. Rendah diri, minta ampun, minta maaf dengan sesiapa yang kita rasa kita ada melakukan dosa kepadanya. Perbanyakkan istighfar sebelum daripada kita hendak menunaikan solat zuhur dan juga asar. Sebelum kita nak berwukuf, angkat tangan. Perbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan saya ingat sekali lagi, kita semua perlu rasa malu. Kalau kita berada di tanah dengan penuh keberkatan ini, kita melakukan dosa, perlu rasa malu kepada Allah. Semalam saya dah sebut, jangan ada seorang lelaki pun yang berada di tanah yang penuh keberkatan ini melakukan dosa. Antaranya, jangan anda berani hisap rokok di tanah haram ini. Ini tanah haram, tanah yang penuh keberkatan. Jangan dicemari dengan dosa. Siapa yang melihat ada mana-mana lelaki yang menghisap rokok di tanah suci, tegur dia supaya dia tidak melakukan dosa, supaya dia tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perbanyakkan doa sebagaimana doa-doa yang pernah dibaca oleh Ibrahim alaihissalam dan juga nabi-nabi setelah Ibrahim ketika mana mereka menunaikan ibadah haji. Dan doa ini juga dibaca oleh suri tauladan kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyakkan bacaan ini. Perbanyakkan. Sebelum daripada kita hendak wukuf, perbanyakkan bacaan ini. Dan juga bacaan ini dijadikan sebagai sulaman ketika mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan angkat tangan. Tuan-tuan, tidak ada istilah saya sudah habis doa, saya dah tak tahu dah nak doa apa hari ini. Tidak ada istilah sedemikian. Istilah yang ada ialah 5-6 jam yang ada ini. Waktunya tidak cukup, waktunya tidak memadai, kerana banyak yang kita nak minta, banyak yang kita nak pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sia-sia